Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, yang amat datuk, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita hidup di alam ini, dalam usaha kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, keupayaan, kemampuan, kemudahan dan pelbagai lagi tuan-tuan. Apatah lagi kita diberikan kesungguhan, mujahadah. Dengan kesungguhan ini dapatlah kita datang hadir ke masjid, menunaikan solat fardu secara berjamaah dan kita mengimarahkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan halaqah ilmu. Kita duduk beriktikaf dalam masjid ini tuan-tuan, ya, yang mana duduk kita pun dalam keadaan duduk beroleh pahala, kerana tuan-tuan kita beriktikaf di rumah Allah ini. So itu sambil kita berniat untuk menuntut ilmu, bersama bertazkirah, kita niatkan juga tuan-tuan untuk beriktikaf, seperti mana niat iktikaf yang biasa kita baca, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan duduknya kita ini beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah tuan-tuan, kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kuliah mingguan kita tuan-tuan, halal dan haram dalam Islam. Kita masih lagi membincangkan halal haram dalam kehidupan umum seorang muslim. Pada halaqah yang lepas telah kita bincangkan tentang pendirian Islam, dalam kepercayaan ataupun mempercayai akan sial dan juga celaka dalam kehidupan kita, seperti mana yang telah kita bincangkan dalam halaqah yang lepas, bagaimana Islam sendiri telah meletakkan pengharaman dan juga larangan kita mempercayai sial, mempercayai sesuatu itu boleh mendatangkan sial ataupun boleh mendatangkan celaka. Seperti mana antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmizi. Dalam satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Meyakini berlakunya sial itu adalah syirik. Mempercayai meyakini sial itu adalah syirik. Meyakini mempercayai adanya sial itu adalah syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penegasan supaya umatnya tidak seperti mana kaum-kaum yang lain ataupun umat-umat yang terdahulu ataupun di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang mana di kalangan mereka ada yang hidupnya mempercayai perkara-perkara sial ini, ya. Mereka mempercayai perkara berlakunya, kalau berlaku suatu perkara atau terjadi satu keadaan, maka disebabkan oleh sial yang dibawa oleh sesuatu, ataupun sesuatu itu menunjukkan petanda akan berlakunya sial.
Jadi perkataan tiarah itu sendiri seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini, perkataan tiarah itu merujuk kepada perkataan ta'irah, ta'iratun atau ta'irun, burung, yang mana asal perkataan sial ini diambil daripada nama burung ataupun maksud burung itu sendiri, yang mana masyarakat Arab di zaman jahiliah ketika itu, bila mana mereka ingin memulakan pengembaraan atau perjalanan, mereka akan menggunakan burung sebagai menguji, sebagai satu ukuran sama ada apakah layak untuk mereka bermusafir atau sebaliknya. Maka burung itu akan dilepaskan, dicampak ke udara. Andai kata burung itu terbang ke arah kanan, mana bermaksud perjalanan mereka akan baik, baik-baik sahaja, maknanya okey lah, line clear. Tapi sekiranya burung itu terbang menuju ke arah kiri, bermakna andai kata mereka pergi juga, maka sesuatu sial akan berlaku kepada mereka, maknanya satu perkara buruk akan berlaku kepada mereka, jadi mereka tak keluar bermusafir dan seterusnya. Jadi inilah, daripada amalan itu akhirnya lahirlah perkataan tiarah, iaitu perkataan yang merujuk kepada membawa makna celaka ataupun sial. Maka Nabi SAW telah memberi penegasan bahawa mempercayai sial itu hukumnya syirik. Maknanya seakan sama kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Soalan kenapa begitu? Kerana asal apa sahaja yang berlaku kepada kita tuan-tuan adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan dek sial tadi. Jadi kalau kita mempercayai disebabkan oleh sesuatu perkara, disebabkan oleh satu situasi, maka berlakunya sial itu, makanya tuan-tuan kita telah meletakkan ada kuasa lain yang mampu menjadikan satu bencana kepada kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam salah satu daripada Asma'ullah Al-Husna yang 99 tuan-tuan, salah satu nama Allah pada Ad-Dar, iaitu yang mampu, yang maha mampu untuk memberi mudarat kepada kita. Kerana yang mampu memberi mudarat kepada kita hanya Allah SWT, tuan-tuan. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadi. Kalau Allah kata jadi, jadilah, tuan-tuan. Maka tak ada benda lain yang boleh buat demikian. Kalau kita kata sebab daripada ini maka sial tertimpa kepada kita, maka itu syirik. Itu maksudnya tuan-tuan. Nabi kata at-tiyaratu syirkun, percaya kepada sial ianya hukumnya adalah syirik. Tegasnya tiada seorang pun yang dapat terselamat daripada ingatan seumpama ini, namun dia hendaklah melawan dan jangan diikutkan dirinya untuk meneruskan niatnya itu. Dan penawarnya ialah dia perlu menyerah diri kepada Allah SWT serta memohon agar dihilangkan ingatan itu. Jadi kita tak nafikan tuan-tuan, dalam kehidupan kita barangkali kita membesar dengan suasana seumpama itu, yang menyebabkan akhirnya macam dah terpatri yang saya berlaku ni, sial sikit lagi kah, ya? Jadi benda itu maknanya kemungkinan akan terlintas dalam pemikiran kita, kerana dah menjadi amalan ataupun menjadi adat setempat di kawasan kita, ya, tuan-tuan. Macam contohnya kalau dulu orang tua larang sangat kalau budak-budak kalau ada baring menerak, tuan-tuan, kaki angkat lipat ke atas, ya, nanti mati mak, kata dia. Jadi maknanya perbuatan itu, ya, jadi bagi budak yang nak mak dia mati cepat, dia angkat, ya. Sebenarnya tak ada kaitan, tetapi kerana mungkinlah kerana orang tua-tua dulu, ya, dia tujuan untuk melarang anak-anak daripada berbuat demikian, mungkin disebabkan agak tidak sopan dan seumpamanya. Mereka meletak satu keadaan yang mana budak-budak cukup takut. Bila anak-anak cukup takut, maka dia tak buat. Sedang tuan-tuan mereka tidak menjelaskan sebab musabab kenapa dibuat demikian. Akhirnya anak itu membesar dan mempercayainya, dan begitulah turun-temurun tuan-tuan disampaikan pula kepada generasi seterusnya, ya. Anak dia pula dicerita gitu juga, cucu dia pula dicerita gitu juga, tuan, dan turun-temurun lah. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, penawarnya ialah perlulah kita menyerah diri kepada Allah SWT. Kalau kita terlintas, ya, tuan-tuan, contohnya, ya, macam antara kepercayaan dalam masyarakat Melayu kita, tuan-tuan, ya, kalau kita mau nak memulakan perjalanan, ada biawak melintas jalan, ya, dipercayai akan berlaku perkara sial, ataupun ada kucing hitam melintas, ya, di depan, ini ada benda yang tak baik nak berlaku, tuan-tuan.
Yang kita meletakkan disebabkan itu, maka berlakulah satu mudarat. Takdir berlaku juga, maka kita percaya pula tuan-tuan, ini syirik. Ya. Justru itu kalau anda kata terlintas perasaan seumpama ini, maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah dan mohon kepada Allah SWT agar dihilangkan ingatan itu, dan kita kembali kepada meletakkan keagungan dan kebesaran serta kekuasaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada la haula wala quwwata illa billah. Ini yang biasa kita sebut tuan-tuan. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disarankan untuk kita amalkan tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka jelaslah kepada kita mempercayai sial ataupun celaka adalah satu perkara yang ditegaskan dalam Islam, termasuk dalam perkara yang dilarang dan diharamkan, ya. Dilarang dan diharamkan, dan ianya boleh menjebakkan orang yang mempercayai perkara ini ke dalam kancah yang disebut sebagai syirik, ya, termasuk dalam dosa syirik. Sebenarnya tuan-tuan membenteras tradisi dan juga adat jahiliyah. Kita nak benteras tradisi dan juga adat jahiliyah, ya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa Islam telah mengancam dengan sekeras-kerasnya terhadap segala jenis kepercayaan kaum jahiliyah dan upacara-upacaranya yang meliputi bahaya ke atas akal manusia, bahaya ke atas kelakuan dan tingkah laku manusia. Maka Islam juga mengancam dengan sekeras-kerasnya, makna memberi penegasan tentang terhadap tradisi kaum jahiliyah yang berdiri atas dasar asabiyah, ataupun taksub, ataupun perkauman, yang juga maksudnya membanggakan diri serta memuliakan kelompok, kumpulan, puak, suku, kaum tertentu sahaja. Ini namanya taksub tuan-tuan, ya. Bila taksub ni kadang-kadang yang paling jelas kita lihat tuan-tuan, bila mana datangnya taksub, apa saja kebenaran yang berada di depan akan ditolak, kerana baginya kebenaran itu duduk pada puaknya sahaja. Yang betul hanya kepada kumpulannya sahaja, yang betul hanya kepada golongannya sahaja, yang betul hanya kepada kaumnya sahaja. Ini bahayanya asabiyah ni tuan-tuan, taksub ini, ya. Dia hilang pertimbangan, dia hilang kewarasan, ya. Biar tak betul sekalipun, ya. Tapi kerana puak dia, kerana kaum dia, kerana geng dia, kira betul berlaku. Jadi Islam telah mengharamkan, ya, adat jahiliyah yang berasaskan apa disebut sebagai asabiyah. Baik, tidak ada asabiyah dalam Islam, tidak ada ta'assub dalam Islam. Ini tuan-tuan, kadang-kadang orang politik kena ambil cara juga benda-benda gini tuan-tuan, ya. Hak yang hak, ya. Allah SWT beritahu al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, yang benar, yang hak itu yang paling layak untuk diikuti. Dia tak duduk, kadang-kadang kebenaran itu duduk pada sebelah sini, ada kadang-kadang kebenaran duduk sebelah sini tuan-tuan, ya, dan sebagainya. Dan Nabi SAW sendiri pernah beritahu, qulil haqq walau kana murra, katakanlah yang benar itu sekalipun ini pahit, walaupun kebenaran itu duduk pada pihak yang satu lagi. Anda kata benar, katakan, ya. Ini tuan-tuan, justru itu perkara pertama yang dilaksanakan oleh Islam dalam hal asabiyah ini ialah dengan menghilangkan segala unsur-unsur asabiyah serta mengharamkan kaum muslimin untuk menghidupkan bibit-bibit asabiyah dan mengajak kepadanya. Apa-apa saja perkara yang mendorong kepada asabiyah, maka Islam telah tutup pintu awal-awal lagi. Nabi SAW bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukanlah daripada golongan kami, maknanya Nabi tak mengaku umat dia, orang yang mengajak kepada taksub, dan bukan daripada golongan kami orang yang berperang atas dasar taksub, mana asabiyah, dan bukan daripada golongan kami orang yang mati di atas dasar taksub asabiyah. Tidak ada keistimewaan yang khusus kerana warna kulit yang tertentu, atau kerana bangsa manusia yang tertentu, atau kerana tanah air yang tertentu. Seorang Muslim ini sempadan dia tuan-tuan, ya, dia tidak direntasi, dia tidak terbatas dengan sempadan bangsa, tak.
Islam ni tuan-tuan agama yang sangat unik, ya. Dan sudah tentu tuan-tuan memanglah kerana ia ialah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu inna dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang Allah sebut sebagai agama di sisinya adalah Islam. Maknanya dari segi sudut etikad kita, walaupun di luar sana tuan-tuan terdapat kepercayaan dan juga agama-agama yang dianuti oleh bangsa ataupun golongan-golongan tertentu, bagi kita Islam tuan-tuan tidak ada agama yang benar-benar dikatakan agama melainkan Islam. Tapi dalam pada masa sama tuan-tuan, ya, maknanya kebebasan beragama itu dibenarkan. Mana tak adalah tuan-tuan kita nak ketuk kepala orang lain, ya. Awak bukan orang Islam, ketuk kepala dia. Tak tuan-tuan. Itu bab kebebasan beragama. Namun kita kena pamerkan bahawa inilah dia agama yang benar. Agama yang sebenar-benarnya dikatakan agama kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi pengiktirafan innad dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, jadi bila Islam ini tuan-tuan, apa saja warna kulit, apa saja bangsa, apa saja keturunan, saat dia seorang Islam tuan-tuan, maka Islam telah mengangkat martabatnya menjadi seorang yang mulia. Kita lihat bagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah tuan-tuan, seorang yang berkulit hitam, duduk berasal daripada Habasyah, Afrika, Al-Habsyi, orang kulit hitam tuan-tuan, ya. Tuan-tuan pun zaman ni senang lah tuan-tuan, kita dah biasa tengok orang kulit hitam Afrika tuan. Dia tak sama kulit hitam sawo matang, kulit hitam manis macam kita tuan-tuan, ya. Al-Habsyi ni orang yang daripada Habasyah ini tuan-tuan. Kalau kulitnya hitam, ya, Allahu Akbar, bukan nak mengatalah tuan-tuan, ya. Kalau duduk sebelah kita tu memang jelas sangatlah, kenal sangat orang Melayu dengan orang lain tuan-tuan, ya. Saya ingat kalau mungkin letak sebelah orang India apa tahan lagi tuan-tuan. Memang, ya tuan-tuan, kita pun tengok hitam sungguh, ya. Kadang-kadang dengan lebih kurang je tuan-tuan, ya. Tapi saat dia meluk Islam tuan-tuan, Allahu Akbar, bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah yang hidupnya daripada seorang hamba, ya, setelah kemudian dia masuk Islam, kemudian dimerdekakan, ya, diselamatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dia dimerdekakan. Maka saat dia tuan-tuan menjadi seorang Muslim, ketika tuan-tuan kemuliaannya tidak ada tolak bandingnya. Tuan-tuan bayangkanlah bagaimana hadis-hadis menceritakan tentang kehebatan Sayyidina Bilal bin Rabah ini tuan-tuan, sehingga Nabi SAW pernah dengar tapak kakinya dalam syurga. Maknanya ahli syurga dia tuan-tuan, walaupun di dunia lagi. Satu riwayat menceritakan tuan-tuan, pernah satu ketika Jibril turun bertanyakan kepada Nabi SAW tentang penduduk dunia yang tak ada solat subuh, yang tak azan subuh hari itu, ya. Jibril bertanya itu, bukan Jibril tak tahu tuan-tuan, ya. Tapi tanya juga. Nabi pun semak balik, kami semayang subuh, ya. Kami selesai dah semayang subuh. Kalau solat subuh kenapa tak azan? Jibril tanya tuan-tuan, kenapa tak azan? Baru Nabi perasan subuh hari tersebut tidak diazan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang azan adalah satu orang yang lain yang dah lama rupanya dia minta izin dengan Nabi untuk ganti Bilal azan. Sebab bagi dia mungkin berpandangan Bilal ni, sebab dia orang Ajam. Orang Ajam ni bukan orang Arab, pure Arab tuan-tuan, ya. Dia bangsa luar, mungkin lidahnya tidak sefasih lidah Arab. Jadi dia nak dia yang azan. Nabi kata biarlah, ya, biar Bilal azan, biarlah Bilal. Tapi satu hari tu dia minta juga Nabi bagi dia azan tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, azan siapa Allah ni tidak sampai ke langit ketujuh tuan-tuan dengar. Sehingga Jibril turun tanya kenapa tak azan tuan-tuan. Rupanya azan Sayyidina Bilal bin Rabah ni sampai ke frekuensinya sampai ke langit yang ketujuh. Nak ceritakan kerana Bilal dia azan daripada hati. Sebab tu bagi seorang muazzin dia kena jaga benda ni tuan-tuan. Kena ambil peranan betul. Kita hanya mendendangkan suara kita ke, atau memang kita betul nak ajak orang datang semayang, tuan-tuan. Sebab ni kita tak boleh tanya, kena tepuk dada tanya diri sendirilah, ya, sejauh mana. Tak boleh kita nak scan tak bila orang tak ramai mari hari ni, muazzin tak pasal hari ni katanya. Tak boleh khabar gitu tuan-tuan, ya. Barangkali banyak faktor lain, cuma itulah dia, ya.
Sebab itu Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, di ketika mana selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak tinggal lagi di Madinah. Sayyidina Bilal berhijrah ke Damsyik di Syria, kerana dia tak sanggup lagi, kerana Nabi dah tak ada, kata dia, dan dia adalah muazzin Nabi bagi dia. Jadi Nabi tak ada, dah dia tidak lagi sebagai muazzin Nabi, maka dia tak sanggup lagi tengok makam Nabi, kubur Nabi, kan Nabi dah tak ada sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berpindah, berhijrah ke Damsyik di Syria. Sehingga tuan-tuan ya, kalilah sahabat-sahabat bila mana mereka pergi ke Syam, mereka jumpa Sayyidina Bilal bin Rabah, mereka rayu kepada Bilal bila nak balik ke Madinah. Dah dah, kata dia, dah tak boleh dah aku nak balik Madinah tengok makam Nabi ya? Dia tak sanggup dah. Jadi dia kata, pernah riwayat mengatakan Umar pernah pergi jumpa dia pun dia tak nak balik dah ke Madinah. Kenapa? Kerana sedih dia lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu ketika tuan-tuan diriwayatkan Nabi SAW datang dalam mimpi bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Riwayat ini masyhur tuan-tuan ya. Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, apakah kamu telah melupakan aku wahai Bilal ya, kan dah lama tak ziarah makam Nabi tuan-tuan. Lepas itu dia pergi terus tuan-tuan ya. Terkejut Bilal tuan-tuan, menangis dia ya. Dan dia memang sangat rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia rindu sangat tuan-tuan. Tapi kerana dia tak sanggup menanggung rindu tengok makam Nabi tu yang dia berhijrah tu, akhirnya tuan-tuan besok bergegas dia ya, bersiap-siap untuk ke Madinah kerana bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tegur dia, tuan-tuan, apakah kau telah lupakan aku wahai Bilal? Maka tuan-tuan, Sayyidina Bilal ni dia bertanya kepada kafilah mana yang nak menuju ke Mekah ya, untuk tumpang naik tuan-tuan ya. Tanya, jumpalah tuan-tuan. Maka dia pun mengikuti perjalanan kurang lebih sebulan baru sampai ke Madinah tuan-tuan. Sebulan baru sampai ke Madinah. Sesampai Bilal di Madinah tuan-tuan, terus tersungkurnya dia di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis dia tuan-tuan ya. Dia kata, aku tak lupa kamu ya Rasulullah ya. Masa dulu makam tu ke zaman sekarang tuan-tuan ni, sekarang ni berapa lapis tu yang tuan-tuan nampak tu, lubang tu bukan nampak apa-apa tuan-tuan ni. Yang makam Nabi tuan-tuan pergi tu, ziarah makam Nabi tu, dia ada lagi berapa lapis lagi dalam nak sampai ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Abu Bakar dan juga kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiga-tiga itu adalah dalam bilik Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dikebumikan. Tuan-tuan. Jadi bila orang dapat tahu Bilal balik tuan-tuan ya, orang minta, wahai Bilal, tak lama lagi nak masuk waktu, tolonglah azan kan pada kami nak dengar, dah lama nak dengar kamu azan. Bila kata dah, aku adalah muazzin Rasulullah dah tak ada sekarang. Puas sahabat ni pujuk tak lepas. Lah tuan-tuan, datang siapa? Dua cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan juga Al-Husain. Wahai pakcik Bilal, tolonglah azan, kami nak dengar laungan azan daripada pakcik, kami rindukan suasana ini. Bila ketika itu tuan, kalau orang lain pujuk tak lepas, tapi bila cucu Rasulullah SAW pujuk tuan-tuan, lembik lutut dia tuan-tuan ya. Tak mampu dia nak tolak kerana itu adalah cucunda kesayangan Nabi SAW. Maka saat ketika masuknya waktu, ketika itu Bilal pun naiklah ke tempat yang biasa dia azan. Kan di Madinah ni, di Masjid Nabawi, kalau tuan tengok tempat kat depan tu dia ada macam tinggi tuan-tuan ya. Saya ingat dia bukan, iyalah tinggi mimbar kita ni lah tuan-tuan ya. Tempat tinggi itu tempat azan. Sampai sekarang masih ada tuan-tuan ya. Tempat tu, tapi dia punya seni banner tu berubah lah ya. Tapi tapak itu memang tu tempat biasanya, tempat yang muazzin akan azan di situ tuan-tuan. Maka Bilal pun melaungkan azan seperti mana yang biasa dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Bilal mengungkapkan Allahu akbar, Allahu akbar, tuan-tuan, riwayat menceritakan ketika itu
Bumi Madinah seperti macam kena pause, mana berhenti. Orang hak berjalan apa semua berhenti. Dengar lagi padi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga mereka kata apa? Aba'athar Rasul, Abu Isar Rasul, apakah Nabi dibangkitkan semula? Dia dengar suara Bilal ni tuan-tuan, macam merasa duduk zaman Nabi semula, macam Nabi SAW hidup lagi bersama dengan mereka. Sehingga mereka semua berbondong-bondong, berpusu-pusu datang menuju ke Masjid Nabawi saat kerana dengar suara Sayyidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Ini cerita, tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang pun tak berbunyi, tuan. Semua masing-masing menapak menuju ke Masjid Nabawi, tuan-tuan. Sehinggalah sampai ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk habiskan perkataan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, pingsan Bilal ketika itu, berlepuk jatuh dia. Tak dapat dia nak menyebut nama Nabi SAW kerana dia rindu kasihnya pada baginda SAW. Ini cinta sahabat, tuan-tuan. Cinta sahabat. Sahabat mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Ya. Kan Nabi kata apa? Ya, tak beriman seorang itu sehinggalah dia mencintai aku ni, dia menyayangi aku ni lebih daripada dia mencintai ayah dan juga anak-anaknya, tuan-tuan. Maknanya Rasulullah ni lebih mengatasi segala-galanya cinta kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku pada Sayyidina Bilal, pensan Sayyidina Bilal. Ya. Kerana apa? Terkenangkan, teringatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan mungkin barangkali ialah ini kita dah sampai bulan Maulid, ya, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinlah bulan ni agak kita kuat sikitlah ingatan, kuat sikitlah selawat pada Nabi, tanda ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, bila berlalunya bulan Rabiul Awal ini, barangkali orang dah mula kendur semula, tuan-tuan. Tapi para sahabat tidak, tuan-tuan. Mereka ini sanggup menggadaikan segala apa yang ada pada mereka, ya, segala apa yang ada pada mereka, tuan-tuan, untuk Rasulullah SAW. Tengoklah pengorbanan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah, ya. Sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke depan, sekejap ke belakang, nak jaga Nabi, takut-takut, ya, musuh datang, tuan-tuan. Sampai tahap begitu, ya. Jadi tuan-tuan yang rahmat sekalian, jadi Sayyidina Bilal bin Rabah ini, tuan-tuan, walaupun dia seorang yang, biarlah kalau zaman kita ni, tuan, mungkin barangkali minta buat menantu rasa tolak, tuan-tuan. Tengok kulit dia raya tak, ya, hitam orangnya, bibirnya tebal, rambut keriting halus. Rasanya kalau minta buat menantu kamunya, tak apalah, anak saya nak belajar lagi, ya. Mungkin bagailah alasan kita akan bagi, tuan-tuan, ya. Tapi saat Islam, nak ceritakan Islam ni, tuan-tuan, dia merentasi warna kulit, bangsa, apa keadaan sekalipun, ya. Sehingga Nabi kata apa dalam hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab berbanding dengan orang Ajam, orang yang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguh orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, Allah ialah orang yang paling takwa. Allah tak nilai kita siapa, tuan-tuan, ya? Tak nilai kita kulit kita warna apa, kita golongan apa, kluster kayangan ke, kluster marhin ke, tuan-tuan, tak ada. Tapi Allah nilai takwa. Takwa, tuan-tuan. Baik, jadi itu dia nak katakan bahawa tidak ada keistimewaan yang khusus kerana warna kulit yang tertentu atau kerana bangsa manusia yang tertentu. Tapi ini barangkali setengah agama lain ada, tuan-tuan, ya? Dia ada kelompok dia ada kluster dia ada kasta dia. Kalau ada kasta ni tak boleh naik dah pergi itu, tuan-tuan. Mungkin barangkali begitu kepercayaan mereka. Dalam Islam tak, walaupun daripada hamba, saat dia masuk Islam, tuan-tuan, dan takwa, dia mulia, tuan-tuan. Bila mana dia itu dia takwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak juga boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat memenangkan hanya kepada kaumnya atau sukunya semata-mata dalam hal-hal kebenaran, kebatilan, keadilan dan kezaliman.
Sebuah riwayat daripada Wasilah bin Al-Asqaq yang pernah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu asabiyah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, dia membela kaumnya, dia membela di atas satu kezaliman. Maknanya dia membela puak dia atas dasar kezaliman, maknanya dia tidak berlaku adil. Dia tidak berlaku adil. Tapi kerana itu geng dia, puak dia, kaum dia, ya, maka dianggap sebagai asabiyah. Ini Nabi kata kezaliman, ya, tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, kamu hendaklah menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Dan Allah SWT berfirman lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan adil, tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kerana kita benci, ya, kerana bila benci saja, apa saja dia buat tak betul berlaku, ya, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ya, macam di sekolah kan dia ada taringan bahas, tuan-tuan, ya. Taringan bahas dia ada pencadang, ada pembangkang, kan, ya. Tajuk dia bagi satu tajuk. Jadi bila duduk dalam di blok pencadang, ya, dia akan kona kat mana sekalipun bagi tajuk dia betul. Kalau dia duduk di blok pembangkang, dia akan kona juga bagi mana je pun bagi tajuk dia betul, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok, oi, tak. Ya. Sebab dia tahu dia boleh berubah. Mana kalau duduk di blok pencadang, dia akan kata ini betul, bagus. Kalau duduk di blok pemakan, dia akan kata ni buruk, tuan-tuan. Itu ibaratnya. Jadi dia jagalah. Ini sebagai budak-budak ni dia berlatih, tuan-tuan, ya, dia belajar. Tapi hakikatnya kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah, tuan-tuan, ya. Itu perkara yang perlu kita ambil perhatian, ya. Dan Nabi SAW telah membetuskan maksud ungkapan berikut yang telah tersebar luas di zaman jahiliah, iaitu unsur akhaka zaliman au mazluman. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, bantulah saudaramu apabila dia menzalimi dan dizalimi. Tolong saudara kamu andai kata dia menzalimi dan juga dia dizalimi. Jadi ungkapan yang sama ini disampaikan pula kepada para sahabatnya setelah mereka beriman kepada Islam, iaitu dengan tujuan untuk mengubah maksud yang lahir, iaitu kepada maksud yang lain, sehinggalah mereka berasa takjub. Lalu mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Ya Rasulullah, dalam hal begini memanglah kami membantu bila mana dia itu dizalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Tapi bagaimana pula kami nak membantunya dalam keadaan dia menzalimi? Mana pula nak tolong dia sedangkan dia menzalimi? Qala, kata Nabi SAW, Nabi bersabda, tamna'uhu minadh-dhulmi fadzalika nasrun lahu. Nabi kata, kamu mencegahnya, menegahnya daripada dia membuat kezaliman, maka itulah dia yang dikatakan membantu orang yang menzalimi. Bukan makna membantu orang menzalimi itu kita pakat lagi jadikan dia itu sebagai seorang yang zalim, tak. Tegah dia daripada melakukan kezaliman. Itulah dia yang Nabi maksud unsur akhaka zaliman. Bantulah saudaramu yang zalim. Maksudnya bantu dia supaya dia berhenti daripada melakukan kezaliman. Rawahul Bukhari. Dan di sini jelas bagi kita bahawa ajakan kaum muslimin kepada asabiyah atau fanatik perkauman atau kedaerahan atau kepuakan atau kebangsaan atau mayalah, tuan-tuan, ya, dan sebagainya, seperti dia berkata, aku daripada bangsa ini atau aku daripada kaum ini,
dan sebagainya. Semuanya ini adalah amalan kaum jahiliyah yang dilarang sama sekali dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan, apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah, orang-orang suku kaum Aus dan juga Khazraj, yang merupakan dua suku kaum Arab yang sangat dominan di bumi Yathrib, di bumi Madinah, tuan-tuan, dan mereka ini berperang sedara lebih daripada 125 tahun. Bukan sekejap-sekejap, tuan-tuan ya. Kita mereka berapa tahun? 67 ya? Tuan-tuan, 63, 67 sudah ya? Maknanya pasal baru sangat lagi, tak peringat lah juga, tuan-tuan. Sabit dia, mereka baru 67 tahun, tuan-tuan. Oh, dia punya berbalah macam lebih pada benda lagi. Aus dan juga Khazraj, tuan-tuan, lagi dahsyat pada itu, 125 tahun kelahi, tuan-tuan. Tapi bagaimana mereka setelah mereka memeluk Islam, mereka telah menepikan kepuakan mereka Al-Ausi dan juga Al-Khazraji, tapi mereka telah menggelarkan diri mereka tidak lagi dengan Al-Ausi ataupun Al-Khazraji. Mereka telah mengubah kepada Al-Ansari ya, Al-Ansari. Asal orang Madinah semuanya Al-Ansari, tuan-tuan ya. Itu dia. Akhirnya tak adalah timbul kaum dia, mereka menggelar diri mereka sebagai orang-orang yang membantu. Ini dia cerita. Ini dia Islam, tuan-tuan ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita berhenti dulu di tajuk ini. InsyaAllah tuan-tuan ada sikit lagi perhuraian di situ. Kita akan bincang dalam halaqah yang akan datang, insyaAllah. Saya kira cukuplah sekadar itu. Tetapi dapatlah kita simpulkan bahawa betapa Islam sangat memberi penegasan terhadap larangan dan juga pengharaman. Makanya tajuk yang haram dalam Islam pada hari ini adalah bagaimana Islam mengharam asabiyah ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang dhaif adalah kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.